من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersama dalam kelas Fardhu Ain. Alhamdulillah boleh share pada kawan-kawan dan like juga. Kita akan baca Quran dulu pada muka surat 194. Okey, surah At-Taubah 194, boleh tengok dekat Quran masing-masing ya. Surah At-Taubah ayat 41. Okey, jom kita mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum. Wajah balik ya. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Law kana 'aradan لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا لهم عدة ولكن كره الله
law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yab'unakumul fitnah wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah selesai dah kita baca Quran. So bila kita dah baca Quran, kita boleh berdoa. Okey, sebab kita buat satu amal, kita boleh doa. Mohon daripada amal tadi Allah terima dan apa permintaan kita, insya-Allah. Kami hadiahlah bacaan tadi pada ibu ayah kita, guru-guru kita, orang kita kasih dan kita sayang. Lepas tu kita minta apa-apa saja permintaan pada Allah. Habis tak tahu minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Okey, alhamdulillah, nampaknya betul line tak cantik ya. Dekat page memang line tak cantik saya nampak, dia memang tenggelam timbul. Dekat TikTok okey. Siapa yang ada TikTok boleh pergi dekat TikTok ya. Mungkin okey dekat TikTok, insya-Allah. Tak tahulah, saya rasa okey dekat TikTok, betul tak? Betul ya? Dekat TikTok okey ustazah. Okey. Wajiblah. Allahu akbar. Ada buku buku nota. Okey, alhamdulillah. Takat ni okey lagi. Insya-Allah. Sebab kita kalau dekat tu kita ada masalah dekat apa nama Masjid Tamakan, tapi sebab kita dapat line wifi daripada wakaf Kak Salma, okey dah. Cuma dekat sini ni dia ikut nasib. Kat sini dia ikut nasib ya. Siapa ada TikTok boleh pergi kat TikTok ya, yang page punya. Nampaknya sangkut-sangkut dah tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu taala kita bertemu dalam majlis ilmu kelas Fardu Ain pada hari ini, dan saya ucapkan tahniah kepada yang hadir pada hari ini kerana perbuatan anda yang anda lakukan hari ini berjalan menuju ke masjid untuk majlis Fardu Ain. Majlis ilmu Fardu Ain ini sebenarnya sangat-sangat tinggi pahala, amal soleh yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustazah doakan semoga antum dapat istiqamah, antum akan dapat berterusan. Amalan yang sedikit tapi berterusan itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah bagi yang hadir dalam majlis ilmu, malaikat akan sentiasa mendoakan perjalanan mereka daripada keluar rumah sampai balik nanti. Ya, malaikat rahmat akan ikut sampai ke dalam masjid, sampai balik rumah nanti, dan kalau boleh sampai masuk dalam rumah. Dan pastikan dalam rumah tu tak ada orang yang tinggalkan sembahyang, tidak ada patung-patung ya, tidak bergaduh di antara ahli-ahli rumah dalam tu. Dan insya-Allah malaikat rahmat tu akan sentiasa masuk dalam rumah kita ya. Okey, dan juga malaikat memohon keampunan, memohon agar kita diterima taubat ya, sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, bagi sahabat-sahabat yang ada di line, kita doakan juga walaupun tak dapat sama seperti yang hadir pada majlis ilmu, memang tak dapatlah, kalau kita sama tak akan sama. Memang tak akan sama. Tapi walau macam mana pun usaha yang mereka lakukan itu semoga dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maknanya dah siap-siap dengan buku, dengan kitab, duduk elok beradab, letak phone dekat depan, ada pensel, ada buku, ada catatan, dan insya-Allah anda semua juga akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun amalan yang kita buat akan jadi sia-sia. Kalau baik, balasan dia baik, insya-Allah ya. Jadi apa yang saya boleh nasihatkan sebagai guru, tanggungjawab saya nasihatkan jangan terpedaya dengan iblis dan syaitan. Jangan terpedaya dengan iblis dan syaitan. Antara perkara yang antara perbuatan yang terpedaya dengan iblis dan syaitan apabila dia menjadikan kita ni sentiasa berebut-rebut nak belajar sampai kita tak pilih pengajian yang mana satu yang menjadi kewajipan. Kadang-kadang ada orang dia ambil kelas pengajian Al-Quran saja seminggu 3 kali, 3 kelas, 4 kelas, 3 guru, 4 guru dia ambil seminggu saja kelas pengajian Al-Quran, tetapi dia abaikan pengajian Fardu Ain. Langsung tak ada. Langsung tak ada.
Quran, pengajian fardu ain yang berkitab, yang berguru langsung tak ada. Jadi dia duk pula lupa nak mengaji Quran bagi betul. Nak mengaji Quran bagi betul. Nak mengaji Quran bagi betul. Aku tak pandai lagi ni. Aku kena cari guru. Sekarang ni pengajian Al-Quran di dalam internet, di dalam media sosial sangat banyak. Petik cari ya. Buka keluar ustaz, keluar ustazah, keluar ustaz, keluar ustazah. Pilih saya nak online mana-mana. Tapi yang mana satu yang antum istiqamah. Sebab tu Allah kata, benda yang paling Allah suka adalah amalan yang sedikit tapi istiqamah. Walaupun satu kelas. Satu kelas saja, seminggu sekali cukup lah. Antum nak pandai cepat pasal apa? Antum kelang kabut. Kelang kabut. Dia gopoh. Ya, kita tengok orang gopoh. Dia baca Quran pun gopoh. Dia nak pergi mana? Tak tahu perut dia mula. Dia gopoh. Dia bernafsu. Nafsu tu diperdaya oleh syaitan dan iblis. Antum kena jaga pengajian fardu ain paling utama, iaitu pengajian ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Antum kena ada. Mesti kena ada. Wajib. Satu guru satu makna dia ada kitab, dia ada guru untuk satu tauhid, satu kitab satu guru untuk fiqh, satu kitab untuk guru yang mengajar tasawuf. Nak kena cari banyak ke? Tak wajib cari banyak. Tapi istiqamah. Syaitan dia berdaya. Pilih lagi. Ada lagi banyak lagi. Pilih lagi. Lah dia penat semua dia berhenti. Penat. Tenang-tenang je. Belajar tenang-tenang je. InsyaAllah. Pelan-pelan. Tak payah harikan sampai letih. Banyak lagi pengajian yang kita kena usahakan ya. InsyaAllah. Okey, hari ni kita akan saya suka untuk bagi satu tips lah ya. Satu tips. Saya rasa ramai orang tertinggal tau. Antum pernah tak belajar minda sedar dengan minda bawah sedar? Ada pengetahuan tak? Kalau SQ mesti tahu kan? Tak ada no. Minda sedar, minda bawah sedar. Saya lebih suka kata minda bawah sedar tu lebih saya lebih suka translatekan kepada doa lah. Doa. Tapi antum kena sentiasa sebut. Kadang-kadang kita terlupa tau. Kita ni sebenarnya yang lebih berperanan pada diri kita adalah yang minda bawah sedar tu, bukan minda sedar. Antum kata Pak Ustazah petang ni tolonglah doa Ustaz. Tu saya gugup bila baca Quran. Okey, saya bagi tips lah. Kadang-kadang kita lupa tau. Kita kan kadang-kadang ada banyak masalah, betul tak? Kan tak ada masalah? Kita tak ada masalah ke? Okey, kita ada banyak masalah kan. Contohnya anak kita tak kahwin lagi. Itulah selalu mak duk risau itulah. Anak tak menikah lagi. Kita nak buat satu bisnes yang lebih baik lagi. Kita nak jadi orang yang istiqamah dalam pengajian fardu ain contohnya. Kita ada kata orang kan, Ustazah doa lah kat saya, Ustazah doa. Saya nak bagi tips saya doa. Doa tu doa sendiri. Saya bagi tips ya. Kalau saya mengaji dululah, saya ikut banyak juga, saya ikut program ESQ kan. Kalau kita tengok iceberg tu kan, dekat dekat lautan Antartika lah. Kita nampak di atas tu yang Titanic langgang tu, kita nampak kecil je kan. Yang bawah tu besar mana? Besar. Hak tu dah minda bawah sedar. Okey, kita kena ulang sebut hari-hari. Antum bangkit tidur, antum nak apa? Suka ketak kan baca Quran kan? Bangkit tidur. Saya tak akan ketak, saya akan lancar. Saya lancar baca Quran. Saya lancar baca Quran. Saya hebat, saya boleh pandai, otak saya cerdas. Kena ulang. Hari-hari doa abang ketak. Ustaz Zokok ketak. Tu yang duk ketak tak habis-habis. Sebab dia capture dekat minda bawah sedar tu, dia simpan. Okey, saya bagi contoh. Masa saya pergi dulu ni lah program. Tak penyanyi-penyanyi yang duk menyanyi lagu-lagu jiwang-jiwang, sedih-sedih kan. Semua rumah tangga dia hancur. Semua rumah tangga dia pecah belah.
Sebab dia hari-hari duk nyanyi lagu tu. Trauma yang melanda menikam-nikam jiwa. Apa lagi? Apa maksudnya? Terasa ku lemah, dah ku berserah. Trauma yang ku rasakan hanya padamu Tuhan. Trauma pada Tuhan. Lima-lima mereka akan rumah tangga mereka berpecah belah kan? Bercerai kan? Ya, satu doa. Okey, kalau Zian Nazir nyanyi lagu apa? Tu minda bawah sedar. Itulah doa. Macam mana Zian Nazir lagu? Kalau Fauzal Latif kan, Ratai Layu di Tasik Madu kan. Macam mana lagu tu mula? Walaupun teratai, walaupun tasik kekeringan. Lagi? Taat teratai. Habis dah lagu tu, tak ingat dah lah. Habis dah, puang dah, habis dah. Tasik kekeringan teratai dan tak akan tak mungkin terataikan tumbuh di darat. Begitulah takdir ibarat. Ada kita nak relate ni. Cintaku di ibarat tak akan berubah perasaanku terhadap dia. Walaupun apa tu? Dia punya chorus tu. Sudah dia ingat. Aku tidak sudi melihat dia lagi. Walaupun dalam mimpi dia lah. Walau dalam mimpi tidak ingin ku ingini, aku rela menjadi teratai yang layu daripada Mekah di dalamnya Tasik Madu. Dia pun cakap banyak kali kan. Okey, cerita dia macam ni. Diulang-ulang ni bukan saya kata ya, sebab apa ni saya program kan. Jadi diulang-ulang benda tu masuk tak? Dia lebih pada doa. Saya nak pesan kat antum jangan susah hati. Antum ada juga minda puasa, semua orang ada minda puasa dah. Antum bangun pagi, apa yang antum nak? Saya akan jadi orang yang istiqamah sembahyang tahajud. Saya orang yang suka bersedekah. Saya tak akan dengki dengan orang lain. Saya akan bahagia. Saya berlayak bahagia. Jadi kan, antum punya masalah tak boleh minta ke orang, sebenarnya antum kena buat sendiri. Faham tak? Kita ulang-ulang sampai benda tu melekat dalam. Last kali dia akan sampai satu tahap memang kita jadi macam yang kita minta. Sebab tu kita tak berapa jadi, sebab kita tak pernah minta. Hari-hari kita kata, saya bodoh, saya bodoh. Saya ketang, saya tak lancar. So kita buat yang baik, kita doa yang baik-baik, kita dapat yang baik-baik, insya-Allah. Cuba tengok yang mana nyanyi lagu-lagu sedih semua rumah tangga dia pun bercerai. Jadi walaupun dia penyanyi, tambah dia pun punya undangan lagi lah. Banyak kan? Satu hari berapa kali undangan, berapa kali dia nyanyi lagu yang sama, berapa kali dia feel sampai ke dalam. Dia feel sampai ke dalam. Bila dia feel sampai ke dalam, akhirnya benda tu betul-betul terjadi seperti yang dia minta. Sebab itulah saya bagi satu tips ni untuk kita buat sendiri.
Apa yang kita nak dan apa yang kita hajat. Kalau kita rasa kita sakit, kita buat saya sihat, saya sihat, saya sihat, saya sihat. Kalau hari kita ada abang sakit lutut ah. Lutut. Nek, jangan abang nak demam. Bangun pagi sihat, sihat, sihat. Nah, itu ubat dia sebenarnya. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, dekat TikTok ni pakai filter. Jangan puji sangat. Pakai filter ni. Saya nak lancar dalam baca Quran. Betul? Saya nak lancar dalam baca Quran. Okey, sekarang kita masuk kita punya fiqh. Saya ingat kita semua boleh positif tak? Kita semua boleh positif. Apa saja yang melanda kat diri kita, semua kita boleh positif. Kita bangkit. Perbetulkan balik sel-sel dalam badan kita bagi kita sihat. Okey? Okey, hukum meninggalkan solat ke? Bukan. Okey. Macam mana? Kedudukan. Okey, kedudukan. Seronok tengok Ustazah ceria. Alhamdulillah. Kita kena ceria. Comel. Kita kena comel. Gigi cantik. Kita memang gigi cantik. Hari-hari kita buat macam tu. Adik nak periksa kan? Adik bangkit pagi dia kata, saya dapat berapa A? Kalau periksa no? 9A. Contohlah 9A. Saya akan dapat 9A. Saya dapat, jangan akan. Saya dapat 9A. InsyaAllah. Saya dapat 9A. InsyaAllah. Saya dapat 9A. Semua dia simpan dekat minda bawah sedar. InsyaAllah. Ya, kita kena buat macam tu. Ya, janganlah tak tahu lah pas ke dok tak tahu. Yang syok dia mak dia tu sendiri. Aku tengok hang ni serupa macam tak pas. Dia bukan dia tu, mak dia yang kata. Mak ada orang mustajab tu. Mak tengok hang ni kan tak belajar, tak apa, aku rasa hang ni tak pas dah. Aduh, masalah no. Okey, insya-Allah. Okey, secara umumnya sembahyang, kita masuk bab sembahyang ya. Sembahyang merupakan ibadat badaniah. Yang dilakukan oleh anggota badan yang paling afdal. Sembahyang ni ibadat badaniah. Kalau redha, syukur, sabar tu ibadat batiniah. Badaniah ni perbuatan yang kita buat. Panas no? Betul tak? Panas no? Okey, so sembahyang ni seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Okey, apakah amalan yang paling afdal? Apakah amalan yang paling afdal? Jawab Rasulullah SAW, sembahyang. Sembahyang. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab, sembahyang. Dia tanya lagi, kemudian apa? Baginda jawab, sembahyang. Maknanya ibadat sembahyang ni Nabi Ahmad 3 kali. Ibadat yang paling afdal adalah sembahyang. Sembahyang ni adalah satu ibadah tiang agama. Ibadah tiang agama. Barang siapa yang tinggal sembahyang ni, kata Ustaz Azhar Idrus, saya nak kata juga tapi saya bubuhkan nama dia lah. Sekali kalau saya tak bubuh nama dia, sekali dia pun kata saya saya bubuh nama Ustaz Azhar Idrus dan saya setuju. Ustaz Azhar Idrus kata, dia kata, tapi betul lah, saya setuju. Dia kata orang yang tak sembahyang ni lagi jahat daripada iblis. Lagi teruk daripada iblis. Sebab iblis ni dia kata khalaqtani min nar. Dia kata aku diciptakan daripada api. Khalaqtahu min tin. Dia diciptakan daripada tanah. Sebab tu aku tak mau sujud dekat dia. Dia tu siapa? Nabi Adam. Iblis dia engkar kepada perintah Allah untuk tidak sujud pada Adam, bukan tidak sujud pada Allah. Manusia tak semayang, dia tak mau sujud dekat siapa? Nampak tak dia lagi dahsyat pada iblis? Iblis bukan tak mau sujud pada Allah, malah dialah yang paling alim. Dan malaikat-malaikat menjadikan dia sebagai tempat rujukan kalau nak tanya apa-apa dekat iblis tu. Dan dia sangat alim dan dia sangat banyak ibadah dia sangat banyak ibadah dia. Banding dengan kita, dah lah ibadat pun tak banyak, sombong lebih pada ngapa lagi. Ibadah tak banyak ibadah dan tak mau sujud dekat Allah. Maka saya setuju bila kata manusia tak semayang lagi dahsyat daripada iblis. Dan orang yang tak semayang ni perangai dia lagi dahsyat daripada syaitan. Ustaz Azhar Idrus kata orang tak semayang ni syaitan. Lepas tu dia kata jangan kahwin dengan orang tak semayang.
Lepas tu ada orang kata, saya ni ada 3 menantu setan. Pasal apa setan? 3-3 tak semayang. Siapa yang tak semayang tu setan. Setan tak sedap. Syaitan. Orang yang tak semayang ni syaitan. Lagi dahsyat daripada iblis. Jadi jangan buat main. Jangan cari menantu tak semayang. Kalau dia tak semayang, macam mana dia nak jaga anak kita? Habis dengan anak-anak cucu lagi tak semayang. Betapa ramai orang tak semayang lah ni. Ada satu masa cuti yang tu ni, dia duduk tengok cerita Indonesia. Jadi laki-laki ni dia masuk dalam masjid pasal ada kematian. Jadi ustaz tu tanya lah, tak semayang dulu ke? Saya tak semayang, memang kami tak pernah semayang. Dia punya jujur, habaq kami memang tak pernah semayang. Lepas tu ke cerita hantu. Saya duk kata, ampun seronok tengok cerita hantu. Lepas tu ke hantu tu pula, ustaz kata siapa tak semayang kena rasuk hantu. Mereka pun start dah semayang. Rupanya start semayang pun kena rasuk hantu juga. Agaknya semayang pun tak belajar, main semayang. Mereka kena rasuk hantu teruk lah hari tu. Sebab apa? Sebab baru nak semayang. Jadi cerita dia orang tak semayang ni adalah syaitan. Jangan main-main no. Lagi dahsyat pada iblis. Allah, lain sangkut-sangkut no. Okey. Telah sabit dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim bahawa 2 semayang yang ditunaikan dengan sempurna boleh menghapuskan dosa yang dilakukan antara 2 waktu tersebut. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, as-salatul khamsu yamhullah bihal khataya. Allah akan hapuskan dosa-dosa dengan menunaikan solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Semayang bagi betul. Semayang dengan ilmu, bukan semayang tanpa ilmu. Semayang dengan ilmu. Sebab tu kena belajar semayang. Jangan ikut orang semayang, kita semayang. Nabi Muhammad SAW ketika berlaku Isra' Mi'raj malam, Nabi balik ke bumi, sampai di Mekah pada subuh. Dan Nabi belum lagi solat. Ketika tu, kenapa Nabi tak solat? Sebab malam tu masa Isra' Mi'raj, Nabi dah tengok dah malaikat, betapa ramai malaikat yang semayang ketika Isra' Mi'raj. Tapi Nabi tak semayang bila turun ke bawah. Dan Nabi dapat dah perintah solat. Kenapa Nabi tak solat? Nabi tak tahu nak semayang. Tak ada guru lagi, tak ada siapa ajak lagi. Sampai waktu zuhur barulah Jibril alaihi salam bagi tahu kat Nabi cara semayang. Baru Nabi start semayang. Kita lagi pandai daripada Nabi tu. Pasal kita tak pernah belajar semayang pun kita semayang. Lepas tu bila kita buat kursus seminar solat, ada orang tanya, kena pi ke? Bukan hampa duk semayang dah ke? Dia rasa dia punya semayang betul. Sedangkan sembahyang kena ada guru. Antum nak claim siapa guru antum bila antum nak dah semayang jumpa dengan Allah, nak claim siapa guru? Ustazah saya terpaksalah saya menanggung. Hak mana yang main mengaji dengan saya tangguhlah. Sebab mereka dah ambil ilmu. Tapi bagi habislah nak. Jangan ambil hak tahun 2015 tu tak main dah. Mazhab Imam Syafi'i pun ada kau jadi dengan kau qadim. Kau qadim dengan kau jadi. Hak lama dengan hak baru. Hak baru dia fatwa lain dah. Hak lama fatwa lain. Dia pun main hak 2015. Lepas tu dia pun tak main duk perbaharui. Sedangkan dia pun duk di Al-Ustaz. Al-Ustaz saya duk perbaharui. Setiap kali saya semayang, saya mengajak saya, mesti ada benda baru saya cerita. Jangan duk buat main. Ni sambil-sambil kita duk bercakap ni. Sebab kita dekat TikTok ada 386 hari ni. Ramai tu. Jadi saya nak bagi tahu, kita ada bengkel solat dekat Shah Alam ya. Di Shah Alam di Mardia Hotel pada 25 hari bulan November 2023. Antum nak ikut nak ikut sekali dengan ustazah, mainlah kita tengok, boleh rujuk di bio ustazah, di profil ustazah. Jangan tekan link tu memang tak boleh masuk. Sebab dulu boleh tekan, sekarang TikTok tak bagi dah kita tekan link terus ke rumah hijau. Jadi antum kena dial pelan, save nombor ustazah di situ, buang nombor 6 je. Save, lepas tu boleh Wazabi. Wazabi. Dekat Al-Ustaz kat mana ya? Al-Ustaz habis dah. Tahun depan nak pergi tengok cucu je. So tak ada apa-apa solat tahun depan. Kalau rajin kita buat tahun depan. Kalau rajin, kita pun tak mau janji. Kalau tak rajin tak ada.
kita tunggu 2025. Tidak kedok lagi. Mati dah puan. Kalau rajin, saya buat satu lagi. Kita ada benda-benda juga. Tapi kat Shah Alam nak pi. Benda tu ada pi. Orang Kedah pun pi sampai Shah Alam. Di mana yang mereka tak ada pi dekat Lostang, mereka pi di Shah Alam. Mereka pi di Shah Alam. Sebab kita tak buat selalu. Antuk rugi tau kalau tak ikut. Antuk rugi sangat. Rajin lah Ustazah. Rajin. Rajin apa tu? Okey. Rajin buat bengkel kot. No? Assalamualaikum Ustazah comel. Alhamdulillah saya comel. Kita kena ada minda bawah sedar ucap saya comel. Dalam kata sikit saya comel, apa tak comel? Yang pun puji diri, yang pun apa comel. Okey, tu karya syukur pada kejadian Allah Taala. Okey, Muslim riwayat 231 hadis meriwayatkan daripada Uthman radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man atammal wudu'a kama amarahu Allah Taala fasalawatul maktubatu kaffaratun lima bainahunna." Barang siapa yang sempurnakan wuduk sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, maka sembahyang 5 waktu yang diwajibkan itu menghapuskan dosa yang dilakukan di antara waktu-waktu tersebut. Maknanya setiap kali kita sembahyang subuh, lepas tu kita nak tunggu zuhur, sembahyang subuh dengan sembahyang zuhur tu di antara waktu tu Allah hapus dosa. Dosa kecil lah. Dosa kecil. Dosa besar tak boleh. Dosa besar dengan Allah, dosa besar dengan manusia, yang tu kena pergi minta maaf sendiri. Kena declare. Tapi kalau dosa kecil kita banyak, ya, jadi Allah hapus. Zuhur sampai asar hapus lagi. Asar sampai maghrib hapus lagi. Insya-Allah kalau kita solat 5 waktu tetap sentiasa bersolat, insya-Allah kita clear daripada dosa. Insya-Allah ya. Okey. Sikap mengambil ringan terhadap sembahyang. Ramai orang ambil ringan sembahyang. Kita dah wujud dah jadi generasi baru yang saya macam ambil anugerah tau. Sagi macam tu, sagi macam ni. Macam ambil anugerah. Mikrofon dia macam tu. Bagi dah serupa macam nak Turki lah. Tak sembahyang. Ramai orang tak sembahyang. Ya, kita tengok kalau dekat pejabat, dekat tempat-tempat makan, di tempat peranginan, ramai dah orang tak sembahyang. Jadi kita nak salah siapa? Satunya salah didikan lah. Didikan ya. Orang sekarang ni dia lebih perhatian pada urusan bela anak, bukan mendidik anak. Jadi urusan anak tu kena belajar bagi tinggi, kena kerja hebat, kena bisnes elok, tu okey dah. Dia boleh hidup. So urusan agama ni kita tak perhatikan. Tengok ya, ilmu fardu ain kita ni banyak orang tua. Orang-orang dewasa, orang-orang tua, orang-orang muda kurang. Tapi ada orang muda. Jo ni dia beruntung tau dia. Dia beruntung semua, dia didik anak yang solehah. Zahlia pun bawa anak dia yang solehah. Siapa lagi bawa anak? Anak kita di belakang tu. Anak bawa anak kecil baby, bawa lepas beranak pun ada. Mak bawa anak kecil pun ada. Mula-mula dia bising mak, dia tak nak bising. Sebab dia dah biasa dengan suasana majlis ilmu. Jadi mula-mula kan dia buat duit sana, dia buat duit sini. Dia tak buat duit dah. Dia macam biasa. Anak-anak macam tu. Saya bawa anak satu-satu dulu. Tu saya kata, kena bawa mereka. Sebab bila mereka main, malaikat doa kat mereka. Bukan kata kita saja, malaikat pun doa kat mereka. Kita nak jadikan generasi yang akan datang ni generasi yang boleh mewarisi agama, yang bukan setakat diri mereka saja, tapi mereka dapat perkembangkan pada orang ramai. Yang tu kita nak. Tapi mak-mak ni, anak kecil tak boleh pergi Ustazah, anak kecil. Dia duduk mak tu. Yang paling sedih ke belah cucu. Sebab fasa kita belah anak dah habis, tiba-tiba kena belah cucu. Bila belah cucu tok tak boleh pergi mengaji. Sedih tak? Anak tu dah dikira sebagai anak derhaka tu. Dahsyatnya. Betul anak derhaka. Sebab tu dia punya nak cakap. Sebab mak tu tadi sepatutnya wajib mengaji, tapi dia tak boleh main mengaji sebab dia kena belah cucu. Anak dia main hantar cucu kat rumah dia. Jadi anak tu main hantar cucu dekat rumah dia, dia kena belah cucu, dia kena tinggal semayang sekali. Package. Semayang pun tak boleh. Memang dah kau? Kita mak dah kau? Itulah kena jaga betul no.
Okey, kemudian kita tengok sini, orang dah pencen tu banyak orang yang dah pencen. Tu banyak orang-orang pencen. Macam mana tu tak mana faham? Tak boleh mengaji ustazah, kena jaga mak tak sihat ustazah. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok. Oleh itu, sembahyang merupakan makanan utama kepada iman. Sembahyang merupakan makanan utama kepada iman. Tolonglah, kalau kita tak sembahyang, habislah. Tak ada benda dah kita nak balik jumpa dengan Allah, nak jawab macam mana. Lah ni Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita kuat, kita tolonglah istiqamah. InsyaAllah kata ustazah, saya susah lah nak sembahyang ustazah, walaupun saya tahu sembahyang tu wajib. Saya susah. Saya kata jinak-jinak dengan majlis ilmu. Jinak-jinak dengan majlis ilmu. Dengan majlis ilmu itulah akan lembutkan hati kita. Dan kita rasa takut kepada Allah, insyaAllah kita tak tinggal sembahyang. Okey, jangan kamu meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Jangan tinggal sembahyang dengan sengaja. Sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka tanggungjawab Allah dan Rasul terlepas daripadanya. Allah tak menjaga kita dah. Rasul tak menjaga kita dah. Sebab kita tak mau sembahyang. Allahu Akbar. Bukan senang ni benda-benda ni. Ya, kalau kita ada lagi anak ke menantu ke cucu-cucu yang tak sembahyang, kita doa banyak-banyak. Kadang anak-anak tak sembahyang ni, kita dapat ngaji lambat. Ya, kita kesedaran kita lambat. Bila kesedaran kita lambat, kita dah tua macam ni, baru kita nak tegur pasal pakaian, susah. Baru kita nak tegur pasal sembahyang. Oh, bukan benda-benda boleh petik jari. Kita nak istiqamah pun payah. Apatah lagi anak dengan cucu yang tak main mengaji, yang hanya nak dengar nasihat kita untuk berubah. Sangat susah. Tapi jangan lupa kita ada minda bawah sedar. Esok pagi bangkit buat terus. Hari ini saya akan buat benda-benda yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan buat semua yang disunatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tinggalkan semua benda-benda yang makruh dan semua benda-benda yang haram. Ya Allah, jadikan aku hamba yang berjaya dunia dan akhirat, positif semua. Ya Allah, bagi aku kekuatan dan saya sihat, insya-Allah, jangan lupa. Mungkin kalau kita masuk program tak ada insya-Allah tu, kita masukkan lagi ilmu kita dengan insya-Allah. Insya-Allah. Kita tengok kisah Pak Ari lah ya. Pak Ari kan? Pak Ari cerita. Pak Ari ni tak tahu tak kenal Pak Ari. Pak Ari apa nama penuh? Lupa dah. Allah selalu duk lupa nama dia. Dulu masuk TV tu yang duk teriak-teriak bila doa tu, ESQ tu. Demi matahari tu. Pak Ari apa? Lupa. Okey, tak apalah, lupa. Ginas apa tak tahu lah, panjang sangat nama. Macam Agus Nia jugalah nama dia. Macam tu. Macam Nia punya nama jugalah panjang-panjang Nia. Nia ada dan Nia. Okey, jadi dia tu asalnya memang jadi kuli saja kedai orang. Jual baju kata silap saya, no? Jual baju pun. Dia jadi kuli saja jual baju. Baju-baju lah dekat orang kata arkid. Jadi daripada dia anak tronor tu masa tu dia jual. Tapi bila dia tengok orang bisnes, dia setiap hari dia sebut, satu hari aku yang akan buka bisnes besar tu. Satu hari aku yang akan buka bisnes besar tu. Sampailah umur dia dah berjaya. Tapi dia diuji macam-macam lah. Dia bercerai dengan bini dia, bini dia tinggal dia, anak-anak tinggal dia sebab dia bankrupt dan sebagainya. Tapi hari-hari dia duduk sebut benda yang sama. Last dia boleh buka bina satu menara 156. Betul tak? 156 kan? Saya dah pergi dah 156 yang masjid paling tinggi di atas tu, di Medan. Dan dia businessman yang berjaya. Dia pi pula dekat arkid tu, orang yang sama, jiran sebelah dia dulu tokek baju, dia pun kuli tokek baju sebelah. Hak sebelah tu tokek baju sebelah. Sampai ke sudah pun dia tokek baju tu. Sedangkan dia dah ada perusahaan yang bilion lah. Sebab hari-hari dia ucap dalam benda yang sama. Saya akan buka bisnes ni, saya akan berjaya, saya akan berjaya. Sebab tu saya suka bila benda ni kita tak praktik, dapat ke orang lain, kita buat. Hari-hari kita buat. Tak buat. Kalau kita duk kata, boleh ke? Boleh ke? Kamu tu yang kita tak jadi no, kita bisnes apa berlingkuk no. Hari-hari duk kena pijak kepala kan. Hari-hari sakit. Hari-hari sakit. Sel-sel badan kita tu faham tau sebab apa yang kita nak. Sel-sel badan kita tu faham apa yang kita nak. Sebab kita minta sakit, dia makin sakit. Padahal kalau kita kata aku kuat, aku boleh lawan, insya-Allah aku boleh lawan. Memang boleh lawan.
dapat seminar ni pula lah. Seminar motivasi pula. Okey. Okey, jom lagi kita teruskan lagi. Boleh ke tu? Buat kad aluk start balik ni Ustazah 2024. Baru dah mak kita tengok cucu. Tu dah kata. Macam mana dia nak suruh Ustazah bangkit pagi-pagi kan? Saya akan buat pada 2024. Saya akan buat 2024 dengan solat baru. Saya akan buat yang baru. Yes. Oh. Dia pun tak bagi Ustazah pencet. Okey, tak apa, kita main cerita ni dulu. Okey, hukum orang meninggalkan sembahyang. Hukum orang meninggalkan sembahyang. Depa Amin siap dah tu. Orang meninggalkan sembahyang adalah disebabkan rasa malas. Okey, orang meninggalkan sembahyang ni hukum dia kafir kalau dia tak mau sembahyang dan dia menafikan hukum sembahyang wajib. Dia kata sembahyang tak wajib Allah, sembahyang apa Cina tak sembahyang pun berjaya. Ni semua mengarut. Ni semua tak betul ni. Apa duk tunggu semayang-semayang. Orang tak semayang pun berjaya, bisnes hebat, jadi millionaire. Tak ada semayang semua ni mengarut semua ni. Bukan hukum hakam semua ni. Kafir, hukum kafir. Tapi kalau dia tak semayang dengan sebab dia malas. Ustazah tak boleh pencen awal ya Ustazah. Dia kata. Saya pun kalau ceramah ni orang panggil ramai macam. Kalau saya ceramah ni pasal 5-6 dah ceramah saya ni. Habis saya tolak. Saya kata daripada tarikh ni sampai bulan 12 tak ada satu ceramah yang saya terima. Pujuk. Ustazah main Ustazah bagilah ceramah dekat Sungai Petani, dekat Pening Ustazah. Semua saya kata saya tak mau. Saya tak doa lah minda puasa dah sebab saya memang tak mau. Saya pergi doa, saya jadi pula. Saya tak mau, saya penat. Saya bukan muda, saya dah tua. Tua lah 54, tak tua ke? Tua, orang panggil warga emas lah ke? Tak lagi ke? Tak panggil lagi ke? Bila nak panggil? 60, ada lagi 6 tahun lah. Doa rasa warga emas tu. Okey. Tu ada. Saya kena slow down dah. Saya tak mau pulun sangat. Saya penat. Kalau tak saat kelas dah 3 kan. Lepas tu main lagi. Sekali balik malam lagi 2 lagi. Habis pukul 11 lebih. Penat. Saya penat. Memang saya penat. Jadi kalau kita nak buat ceramah, saya tak boleh pipi terus. Saya kena prepare. Bila saya prepare tu, saya ambil masa yang saya rehat sikit tu untuk saya prepare. Saya penat lah. Saya tak mau macam tu. Kalau forum jangan duk panggil. Yang patut saya duk panggil forum-forum. Ni saya memang tentu lah. Dia suka sangat panggil forum. Saya tak suka forum. Forum tak best. Forum apa? Seorang 10 minit. Orang pertama, orang kedua 6 minit. Kampui balik 3 minit. Pergi forum punya jam. Cakap berapa minit. Tak semua repek lah. Saya ingat tak boleh dapat ilmu lah forum ni. Nampak muda beliau lagi Ustazah. Okey. Orang yang meninggalkan sembahyang kalau sebab dia malas, dia tak hukum kafir. Tapi hukumnya berdosa lah, haram dan berdosa lah. Okey, orang yang meninggalkan sembahyang kerana mengingkari kewajipan dan mempersendakan sembahyang, dia dihukum kafir dan murtad. Tu yang tu semua dah tahu ya. Jadi pemerintah Islam wajib menyuruhnya supaya bertaubat. Sekiranya dia bertaubat dan mendirikan sembahyang, maka itulah yang sepatutnya. Dan sekiranya dia enggan, dia hendaklah dibunuh disebabkan kemurtadannya dan tidak harus memandikannya. Jadi jangan hampa buat sendiri pula pergi bunuh. Ni semua kalau menjalankan hukum hududnya. Saya nampak orang tak sembahyang pergi bunuh pula, jangan ya. Okey, tak apa dah selesai yang pasal hukum sembahyang tu. Kalau nak cerita about hukum sembahyang ni memang besar sangatlah dosa orang yang meninggalkan sembahyang. Okey. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis daripada Ibnu Umar. Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka mengakui bahawa tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu bersuruh Allah, dan mereka mendirikan sembahyang serta mengeluarkan zakat. Tak mau keluar zakat. Apabila mereka melakukan demikian, maka darah dan harta mereka terpelihara, melainkan dengan cara yang hak yang dibenarkan oleh Islam. Dalam perhitungan mereka terserah kepada Allah. Jadi apabila orang tidak sembahyang dan tidak menunaikan zakat, maka hukuman itu dihukumkan oleh para pemerintah Islam yang menjalankan hukum hakam Islam. Duduklah. Okey. Mari kita tengok waktu-waktu sembahyang yang wajib.
Okey, waktu-waktu semayang yang wajib ya. Waktu semayang yang wajib ni ada 5 waktu. Ada 5 waktu yang wajib menunaikan semayang. Yang lain semua sunat. Tak wajib. Kena tahu tu yang mana wajib, yang mana tak wajib ya. Jadi yang wajib tu jangan tinggal. Yang wajib jangan tinggal. Lepas tu pula dalam sembahyang wajib tu pun ada juga yang rukun dalam sembahyang. Bukan semuanya yang wajib. Jadi dalam satu sembahyang zuhur ada yang rukun, ada yang sunat ab'ad, ada sunat hai'ah. Okey. Yang mana rukun buat, yang mana sunat ab'ad pun kena buat tuntutan. Kalau tak buat nanti sembahyang cacat. Yang sunat hai'ah tu kalau tinggal sembahyang tadi tak cantik, tak berhias. Tapi tak buat tak apa. Okey, sembahyang 5 waktu yang tertentu mempunyai permulaan yang tidak sah jika dilakukan lebih awal daripadanya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Okey? Sesungguhnya sembahyang itu adalah wajib yang ditentukan waktunya. Sembahyang ada tentu waktu. Bukan kita boleh main sendiri. Sembahyang subuh ada waktu dia, sembahyang zuhur ada waktu dia, dan semua sembahyang ada waktu dia. Contohnya sembahyang subuh masuk pukul 6 berapa minit? 2 minit. 6 2 minit, tapi sebab dia ni terjaga awal pukul 4. Dia kata kalau dia kata dah jaga halang-halang buat pilah siap-siap subuh. Saat lagi boleh lena lama lagi, lama sikit. Jadi bangkit pukul 4 pagi, ambil wuduk, sembahyang subuh, bersolli fardhu subhi rakataini ada lillahi ta'ala. Tak boleh. Kalau kita sembang tak boleh buat macam tu, kita kata pelik dengan ustazah ada. Korang buat macam tu ada tak? Awak tak ada. Siapa juru kita ada? Dia ingat ustazah cerita dah. Ustazah, pesan tengok jam masa bengkel solat hari tu bukan main agak-agak. Apa macam tu? Pesan tengok jam masa bengkel solat hari tu bukan main agak-agak. Apa tu Ifah? Ustazah pesan. Ustazah pesan. Okey. Mana ada waktu boleh masuk? Okey, sebenarnya ada. Ada orang tak belajar. Jadi dia ni nak pi kerja awal. Bila dia nak pergi kerja awal, bos dia tak bagi dia sembahyang kat pejabat. Jadi dia bangkit awal, dia sembahyang subuh siap-siap. Lepas dia sembahyang subuh, baru dia pergi kerja. Jadi dia buat kerja macam tu lah. Zuhur tak sembahyang lah. Asar tak sembahyang, dah bos tak kena sembahyang. Isya lepas balik lagi. Boleh lagu tu? Tapi ada orang tak rasa bersalah. Dia ingat boleh. Kalau kata tak ada dalil ke, orang ingat boleh tu. Daripada aku tak sembahyang. Daripada aku tak sembahyang, at least aku sembahyang. Tak boleh. Sembahyang ni telah ditetapkan sesungguhnya, solat itu telah ditetapkan ke atas mukminin waktu-waktu yang tertentu. Ada waktu tertentu. Okey. Ada mula, ada hujung. Sebab tu Jibril AS mai ajak Nabi awal waktu sembahyang. Jibril kata ni waktu sembahyang subuh. Lepas tu Jibril mai pula waktu lain pula. Jibril kata yang ni hujung sembahyang waktu subuh. Antara ni adalah waktu subuh. Nabi ajak. Bukan main pandai sendiri, tapi kita pandai sendiri. Sebab dia pegang kata sembahyang tadi 5 waktu, jadi buat waktu mana pun tak apa. Allah sikit lagi pun 2 minit dia nak masuk zuhur. Takkan tak sah pun. Tak boleh. Tak boleh. Sebab tu orang Islam kan, bila dia sembahyang tepat waktu, perangai dia pun di luar pun tepat waktu. Itu hikmah sembahyang. Kalau dia jenis sembahyang pun tak tepat waktu, dia di luar pun dia ikut suka dia. Dia kata kadang-kadang saya pernah lah. Saya pernah lah apa nama, orang kata bila kita tak musafir dengan orang, seseorang, kita tak kenal dia. Betul tak? Kita jangan puji orang tu baik selagi kita tak musafir dengan dia. Tak boleh. Saya pernah mengalami, kita duk kata bagus. Baguslah.
Sebab kita tak pernah musafir dengan dia. Bila kita musafir dengan dia sekali, kita kata tak mau pindah dengan dia. Jenis tu pukul 9 lah. Kita siap dah pukul 9. Sebab dah kata pukul 9, terpacak dah pukul 9. Rupanya pukul 9 dia pun nak tidur lagi. Jam lah. Jam lah, kita hangat dari sini kan. Kita berpeluh-peluh kan. Apa ni pukul 9 tak siap ni. Lepas tu kita pun mesej lah. Bila nak siap, kata pukul 9. Cakap elok lah, padahal dalam hati ni geram lah ni. Tapi bersabarlah kan. Kata pukul 9, apa duk tidur lagi. Relax lah. Dia kata relax. Kita tak berapa nak relax lah ni. Lepas tu tunggu lagi. Setengah jam duk tidur lagi. Tengok cara. Kat pukul lama kita bunyi kan. Tadi bukan kata pukul 9 ke? Awak tak siap lagi. Tak boleh lah. Tak salah tepat sangat. Lebih kurang dah. Jadi kita tengok tang sembahyang. Pasal apa orang tu jadi macam tu? Faham tak? Sembahyang kadut dia. Kata dia sembahyang. Jadi macam ni lah. Kita bukan kata kat siapa-siapa. Kita cek diri kita. Macam mana kita? Ni sebab tu dia kata inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat bagi orang mukmin itu telah pun ditetapkan. Kalau kita pun jenis main-main waktu ni, nak janji pukul 10, pukul 12 baru sampai. Cek balik semayang kita. Apa masalah semayang kita? Pasal apa Allah bagi kita sehari 5 waktu kita semayang? Nak bagi disiplin. Semayang ni bukan boleh main. Bukan boleh tiba-tiba sujud tetap bangkit-bangkit takbir. Allahu Akbar. Hikmah semayang ni kan, mula-mula takbir. Takbir tu bukan takbir saja, jari pula letak di mana. Hampa kalau tak mengaji semayang, hampa kena pergi belajar. Belajar semayang. Lepas belajar semayang berasa beli nak. Apa yang rasa kemanisan lepas pergi bengkel solat? Review. Rasa manis ke pahit ke tawar ke? Manis. Tak was-was, rasa manis, muka manis, semua manis. Kencing. Kencing manis tu betul, setuju sangat. Kencing manis. Belajar dengan Ustazah, alhamdulillah. Rasa manis sangat, dapat ketenangan, manis-manis dan sebab dia kata. Dah manis sebab lagi. Betul? Betul tak? Kena pergi belajar balik bengkel bestari solat. Ni dia pun mengaji tak lain. Ni bestari solat. Kalau dia kata bengkel solat tu hak Ustazah punya. Kalau dia brand bestari solat tu tak apalah. Hak sekolah bestari solat kan lagu mana tu? Jadi tak apa, bestari solat ke, seminar solat ke, tapi kalau hak brand hak ni bengkel solat. Kalau hampa nak pergi bengkel solat Ustazah, hampa jangan tertinggal. 25 hari bulan November di Mardi Hotel. Ya Allah, seronok lah. Seronok sungguh ni. Seronok. Brand tu brand. Betul. Ustazah pun semakin manis. Tu sekolah punya bestari solat dia kata. Wajah Ustazah semakin manis. Okey. Jadi kita rasa semakin confident lah. Confident dan dia tolak semua was-was. Saya kata tak boleh nak banding lah ilmu ni. Allah bagi ilmu no. Kita duit banyak pun kalau tak ada ilmu, hidup kita tak tenang no. Betul tak? Banyak ni supporter ni kat sini ni. Dah sungguh no. Bukan kata bayaran pun semua tak bayar pun kan. Kau urut-urut belakang mendak tadi kan. Betul dia kata betul. Jadi mana kata bukan kau? Sesungguhnya semayang itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya kat atas orang beriman. Maknanya bukan boleh duk pindah-pindah masa. Zuhur, asar, maghrib, isyak. Jadi bila kita semayang ni, kata takbir tu bukan takbir yang kat saja. Jari pun kena susun. Hala pergi ke mana, buka ke rapat ke. Dia buat lupa tu. Tak kena? Okey. Lepas tu bubuh tang mana? Bukan hala pergi ke belakang ke,
hala kepekuk ke tak. Dia ada cara dia. Dia ada cara dia. Bukan. Lepas tu ke bila nak baca apa nama doa iftitah tu ke, bukan ke tangan tu baru letak tak. Apalah. Tangan mau letak sini dulu. Bukan kata angkat-angkat Allahumma ftah alaina. Dia kena buh di sini dulu. Baru baca doa iftitah. Jadi otak dia tu sentiasa fikir, aku nak kena buat apa lepas ni? Aku nak kena buat apa lepas ni? Aku nak kena buat apa lepas ni? Betul tak? Jadi kau betul lah. Tak ada nak mohon orang lah. Pasal apa? Dia duk ditarbiah dengan semayang yang betul itu. Betul apa yang dia buat, apa yang dia cakap betul. Boleh tak? Tak tahu lah. Kita sambung dekat ni waktu semayang yang wajib ni. Faham ke tidak? Lagu tu semua faham? Okey, alhamdulillah semua. Macam mana nak daftar ikut serta bengkel solat kat Shah Alam? Antum senang, saya hafal lagi sekali. Kita nak hafal nombor takut kena ban. Sebab bila TikTok live kita tak boleh hafal nombor. Antum pergi kat profil Ustazah, antum tengok link kat situ, antum jangan tekan. Kalau antum tekan sakit tak ke mana, jenuh jari tak pergi mana. Jadi antum catat nombor telefon Wasabi. Wasabi. Tak boleh sebut bila betul-betul kena marah lagi. Wasabi. Jangan telefon, depa suka telefon. Kering dia bunyi telefon. Jangan telefon. Telefon tak angkat. Wasabi. Abang kata nak masuk bengkel solat. Ustazah jawab. Okey, so besok kita ada lagi kelas apa besok? Akidah no? Okey, besok pukul 5.30 akidah ya, wasabi pedas Ustazah. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok 5.30 petang juga kita ada kuliah akidah. Saya akan angkat phone ni ke depan. Kita nak flip kamera. Tengok kawan-kawan kita. Semua bye-bye dulu. Sahabat-sahabat kita ada 500 hari ni. Masya Allah. Saya rasa saya tak pernah lah 514 orang ni. Saya tak pernah lah kat TikTok 500 lebih. Awak di ramai hari ni, wallahualam ya. Sebab mungkin saya kata pagi tadi kot, mesti ramai yang tonton. Mesti ramai yang tonton. Macam tu. So kita kena praktiskan ilmu ni, boleh tak? Boleh tak bangkit pagi esok? Kat mana ni